Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan semua? Alhamdulillah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bertemu kembali saya mendoakan kalian semua kawan-kawan dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Okey, pada hari ini ajak suka untuk berkongsi tentang dari kehidupan lagi. Dari kehidupan, saya pernah bercerita tentang masa kecil saya, masa zaman kanak-kanak saya, zaman sekolah rendah, zaman sekolah menengah, peringkat universiti. Saya pernah mencari rezeki, macam mana saya menampung kehidupan. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang kehidupan saya apabila saya dah mula bekerja. Alhamdulillah, selepas tamat belajar peringkat di Pusat Pengajian Tinggi, saya mula bekerja. Pas saya mula bekerja pada tahun 1998, mana sekitar kira-kira 22 tahun yang lalu. Sekarang ni kita tahun 2020, ditolak dengan tahun 1998. Bermakna sekitar 22 tahun yang lalu saya dah mula bekerja. Saya mula bekerja di Kuala Lumpur, di Jalan Ampang. Pejabat saya masa tu di hadapan Ampang Park. Ampang Park pun sekarang saya difahamkan dah tak ada dah, kerana dah ada pembinaan dah melaksanakan pembangunan. Pada masa itu Ampang Park, masa saya bekerja di Ampang Park, betul-betul di seberangan jalan Ampang Park, menyeberang jalan sampailah ofis saya masa itu. Ada bangunan tinggi kat situ. Saya berada di pejabat bangunan tinggi jugalah. Pada masa itu gaji saya tidaklah besar sangat, lebih kurang 1,000 lebih begitu je, 1,000 lebih saja. Tapi pada masa itu 1,000 lebih pun besar, nilainya besar. Cuma saya mempunyai komitmen, sebagai anak sulung saya membantu keluarga. Dalam masa yang sama saya ingin memiliki kereta pun saya tak beli kereta mahal. Masa tu kereta kancil je, kancil CC pun 650. Kereta yang tak ada paling murah masa tu lah. Kereta baru yang paling murah lah, kerana saya ambil kereta pun cat pun bukan metalik, cat biasa je. Kereta manual tu, manual bukan auto. Kalau auto mahal sikit kan, tapi nak menampung kehidupan. Saya mahu matlamat. Pada masa itu saya nak mula menyimpan duit, kerana kalau boleh hasrat saya nak berumah tangga. Nak berumah tangga. Apa yang saya buat? Okey, saya nak kongsi apa yang saya buat. Salah satu yang saya buat sebagai part time saya apa tau? Saya menjual kain. Konon menjual kain. Kain ni adalah kain ela untuk perempuan, wanita lah, untuk buat baju kurung dan sebagainya. Kain tu rasa saya jika tak silap panjangnya 4 meter. 4 meter saya pernah jual kain tau. Muka ni pernah jual kain. Nak beritahu, itu pengalaman saya. Macam mana saya jual kain? Senang je tuan-tuan. Saya duduk Kuala Lumpur. Ada satu tempat dekat orang cari panggil Jalan Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur, di pusat bandar Kuala Lumpur. Weekend saya akan pergi dekat Jalan Tar tu. Banyak kedai, banyak gerai. Ini cerita masa dululah. Sekarang saya dah lama tak pergi, kerana saya dah tinggal di Seremban ni bermula pada tahun 2004 lagi. Saya dah tinggal di Seremban Negeri Sembilan. Saya pun dah lama tak pergi Jalan Tar. Kat situ masa tu ada banyak gerai, banyak kedai-kedai kain, baju-baju dan sebagainya. Saya hanya fokus menjual kain ela yang telah disiap potong-potong. Siap potong 4 meter. 4 meter saya beli, kalau dulu 1 kodi. 1 kodi, kalau sebut 1 kodi ni sebenarnya jumlah dalam tu ada 20 helai. 20 helai dah siap ikat, dah siap potong, dah siap letak dalam plastik, dah siap ikat macam tu lebih kurang. Ataupun kan tak ikat pun tak apa, boleh pilih. Ada sebahagian kedai yang boleh pilih, maknanya warna ini, warna itu, kita boleh pilih.
kain hampir sama, Camis corak berbeza, bunganya berbeza. Wah, pada masa itu saya jadi tokeh tu, tokeh kain. Apa yang saya buat tuan-tuan? Saya nak jual seorang-seorang, tak boleh. Susah, Boleh jugalah, boleh. Tetapi apa yang saya buat, saya ada ejen-ejen di bawah saya. Ejen-ejen saya tu kebanyakannya wanita, wanita-wanita, termasuk dekat rumah mak saya, jiran-jiran pun ada membeli, ada membeli secara, apa yang saya buat, mana katalah 10 orang, saya ada 10 orang macam ejen saya lah, konon-konon ejen. Diorang tak keluar modal, diorang tak payah keluar modal. Saya punya modal saya letak kat diorang tolong jualkan dan dapatlah komisen kat situ sikit, ataupun kadang saya letak satu harga, diorang markup harga, markup harga. Ada dua kaedah, sama ada nak jual harga yang saya tetapkan, ataupun diorang saya letak satu harga, dia markup harga berapa tu, pulang masing-masing. Yang penting saya dapat duit tu balik, setiap bulan saya datang call balik. Cara dia, mana kata letak satu kodi tadi 20 kan, katalah saya beli 2 kodi tu ada 40 tu saya letaklah, kalau 10 orang saya letaklah 4 macam tu lebih kurang, tapi maknanya 4 kali 10 40, tapi kalau sikit sangat saya ambil lebih sikit, saya ambil contohnya 4 kodi, 4 kali dengan 4 kodi kali dengan 20 helai. Satu kodi tu ada 20 helai, maka ada berapa tu? 4 kali 20 ada 80. 80 kalau 10 orang tu 8 helai seorang, Saya letaklah 8 helai seorang, diorang pergi tolong jualkan. Sama ada jualan tu senang je. Saya bagi benarkan untuk mempermudahkan orang, sebabnya rakan-rakan ni kadang-kadang tak berapa nak berduit kan. Saya walaupun harga dia tak mahal, sebenarnya harga tu bergantung. Ada yang harga kedai tu harga mungkin saya ambil satu helai RM20, ada yang RM30, ikut bergantung kain. Sebenarnya kadang-kadang benda ni semasa ni berbeza-beza harganya, bentuk kain tu ada berbeza si corak, katalah RM20 saya ambil, RM20, maknanya satu kodi RM20 kali dengan 20, mana RM400 lah, betul tak? RM20 sehelai kali dengan 20 helai, mana 400 lah, satu kodi 400 pun tu. Tapi selai jatuhnya kalau 400, selai tadi RM20, tapi saya jual mungkin harganya, kalau saya tolak pada orang tu, kalau dijual sini mungkin 30, saya untunglah RM10, macam tu lebih kurang lah Tapi kalau dia nak ambil, dia tolong jualkan dengan harga saya mungkin letak RM40. Kerana apa? Saya berhutang, bayar, kadang-kadang saya bagi benarkan bayar 2 kali ataupun 3 kali, sebab wanita-wanita yang berkerjaya di Kuala Lumpur ni, mungkin peringkat pertengahan lah, mungkin peringkat perkeranian, ataupun atas sikit perkeranian, bukan pegawai besar lah. Pegawai besar ni mungkin duit banyak, dia beli pun baju memang mahal, Mana peringkat ini dia perlukan baju. Kalau boleh wanita ni, kalau boleh setiap bulan atau 2 bulan sekali dia membeli baju. Kerana apa? Dia akan pakai setiap hari tu bekerja. Katalah kita bekerja mungkin sebulan 25 hari ke kan, 25 hari. Dulu zaman dahulu hari Sabtu pun bekerja, ada sebahagian besarnya bekerja. Sekarang ni kita banyak bahagian kerja 5 hari seminggu kan, Manakala ada sebahagian zaman dulu hari Sabtu masih bekerja, maknanya 6 hari seminggu bekerja. Kalau sebulan kali dengan 6 hari kali dengan 4 minggu, dah 24 hari. 24 hari takkan dia pakai baju yang sama, betul tak? Orang berkerjaya ni, kalau wanita ni dia takkan, susah lah dia kalau cuba sedia upaya, kalau boleh tak pakai baju yang sama. Macam lelaki ni mudah, baju kita itulah baju seminggu ada 5 helai, okey dah, atau 6 helai, ulang balik. Diorang wanita ni kadang-kadang dia ada mungkin perasaan dia lah, perasaan wanita mungkin nak baju kalau boleh bertukar-tukar warna dan sebagainya. Sekurang-kurangnya dia mungkin tak banyak wang tapi nak pakai, so dia beli kain pada saya, diorang jahit sendiri. So itu salah satu cara yang saya buat. Maknanya saya hantar pada kawan-kawan ejen saya tadi, 10 orang pun cukup dah sebenarnya, 10 orang pun cukup dah. Kalau dia jual untung tu banyak juga, maknanya kalau saya beli RM20, saya jual RM30, untung RM10 untuk satu helai. Kalau itu kan saya tolak, kalau saya jual betul-betul bagi hutang sikit, saya mungkin harga RM20, saya jadikan RM40 lah, lebih kurang begitu, lebih kurang. Malah sebabnya masa saya sama RM40 tu nak bagi komisen lagi pada sahabat kita yang tolong ejen tadi. Sebab biasanya saya akan ambil RM10 je sebenarnya, 30 tu lah. Saya beli 20, saya jual 30, mana untung RM10 kat situ. Untuk RM10 kat situ, selebihnya sebenarnya adalah kepada ejen tu. Ejen tu pun seronok, kerana ejen-ejen ni rakan-rakan sini seronok. Kenapa? Dia tak keluar modal, tapi ada peluang untuk berniaga. Mungkin ini idea, sebab wanita memang
memerlukan kain. Sebenarnya kain ela untuk dipakai buat baju kurung. Tapi tempat yang murah masa dululah sayang, sekarang saya tak apa nak tahu. Tapi zaman dulu kalau tempat murah, tak lain tak bukan dekat jalan tar College tu lah. Mana kalau kita dapat beli banyak kadang-kadang, tapi masih tu mudah. Mana contoh kan, kita ambil bulan ini, katalah bulan ni adalah bulan Mei, kita sebulan tak laku. Katalah kita beli banyak tadi, kalau cakap tadi kalau kata beli 4 kodi 4 kodi, saya bagi contoh dia. 4 kodi kali dengan 20 mana 80 berapa 80 helai lah. 4 kodi kali dengan 20, 80 helai. 80 helai tu ibarat katalah dah dijual semua, adalah pilihan warna tu tidak menarik perhatian oleh pembeli-pembeli. Macam-macam kita nampak cantik sebagai lelaki, kita nampak benda ni cantik je, tapi mungkin wanita dia ada pandangan dia berbeza. Dia perlu kadang-kadang dia nak cari matching. Nak matching tudung lah, nak matching bag lah, nak matching kasut lah, macam-macam nak matching kan. So kalau tak kena tu, mana tak habis, katalah 10 helai tak habis, ataupun 20 helai tak habis, 60 helai jalan, 80 helai kita beli tadi, ambil pada kedai atau gerai tadi. Dia mungkin kita dah kenal dah lebih kurang, bagi kita datang selalu akan kenal, siap nombor telefon lagi masa tu. 80 helai kita beli, 20 helai tu tak laku, patah balik lah. Mana kita pergi tanya balik, ini tak boleh lah, orang tak pernah lah, warna tidak menarik perhatian sebagai contoh. So 20 helai tu kita boleh pulang balik dari kedai, tapi tak boleh ambil duit. Dulu tak boleh ambil duit. Dapat kita boleh tukar barang balik, tapi mungkin harga itu RM20 yang kita beli sekarang ni kata dah RM25. Dia tolak lah harga yang RM20 tu je. RM5 tu kita kena top up lah. Tapi sebenarnya biasa kita ambil lagi. Saya akan terus-terusan ambil lagi. Lama juga saya buat benda tu. Malu-malu tak malu pun sebagai lelaki. Kita carikan kawan yang perempuan, wanita yang sudi, mungkin ada jiwa untuk berniaga macam kita, lebih kurang berbisnes untuk menampung kehidupan. Kita bukan buat benda salah kan, tapi memang ada tarikan. Mana tahu ini idea ni jual kain. Sebab barang ni tak busuk. Tak busuk, orang pegang pun keluar ada plastik, dia tengok-tengok, dia dah kembangkan begitu, tak cantik, lipat balik, masuk balik dalam plastik. Dia ada plastik dia. Plastik memang ada. Plastik masuk tu lekat dia, ada macam ada gam kat situ. So mudah. Sebagai contoh, saya pernah menjual kain. Ni saya tak pernah cerita pada orang, malu juga nak bercerita pada kawan-kawan, tapi ini hakikat. Saya buat tu di sekitar tahun 1998 ke tahun 2000 jugalah. Sebab saya selepas tu saya dah beli kereta, nak menampung kehidupan, nak beli kereta, bantu keluarga. Sebab saya anak sulung, arwah ayah saya adalah postman kan. Kewangan tak berapa nak banyak sangat. Saya membantu adik saya masa tu ada 4 orang, 4 orang bersekolah dan sebagainya. Saya ada adik 5 orang adik-beradik, tapi seorang dah Allah dah jemput, tinggal 4 orang lah, kami berempat. Tapi itulah hakikatnya. Saya duduk Kuala Lumpur, nak bayar sewa, kehidupan. Masa tu nak mengumpul duit juga untuk apa? Untuk berumah tangga, nak kahwin. Saya kahwin tahun berapa? Tahun 2001. 2001 mana dan tempoh 1998 hingga 2001 tu banyak komitmen. Komitmen bantu keluarga, kehidupan saya nak mencari hidup sendiri. Maklumlah baru nak mula pegang duit, kadang-kadang nak beli itu, nak beli ni, nak beli baju dan sebagainya. Itulah cara saya nak beli kereta, bayar ansuran kereta. Dalam masa yang sama nak menyimpan duit untuk berumah tangga. Nak kahwin, cakap terang. Itu salah satu apa yang saya buat. Mungkin idea saya ni, you all boleh fikirkan. Pernah kita ambil barang satu benda, sebagai contoh kain ataupun produk lain, ada ejen kita bawah 10 orang, tak payah ramai sangat permulaan ni. Kadang-kadang ramai sangat pening. Tapi salah satu alternatif mungkin boleh bagi hutang lah. Walau hutang tu memang kadang-kadang liat sikit nak bayar, tapi cara dia mungkin senang. Kalau RM40 tadi, bayar 2 kali, bayar RM20 dulu. Mana sekurang-kurang kita dapat modal. Modal kita RM20, kita ambil RM20 dulu. Mana bulan depan bayarlah lagi baki juga. Paling kuat pun 3 bulan, mana RM20, RM10, jadi 40 kan. Kita jual RM40, kita jual RM40 kerana berhutang tadi. Maknanya RM20, RM10 bulan depan. Kalau tak mampu lagi RM10. Kalau dia mampu bayar 2 kali, RM20 dia dapat modal. Kita dapat modal dah. Baki dia RM20. Itu alhamdulillah, itu bahagian keuntungan kita lah. Kita berkongsi juga dengan ejen tadi. Ejen tu pun dia tak keluar modal, insya-Allah. Kadang-kadang kawan ni ialah kita nak pakai, dia pun bukan setakat nak pakai je. Kadang-kadang anak dia pun ada, anak dara dia kan, anak mula kerja sebagainya.
Sekarang alternatif kita bantu. Dalam masa sama kita memberi manfaat pada orang lain. Kita ada modal sedikit, kita beri manfaat pada orang lain. Sekurang-kurangnya kita dapat manfaat, kita memberi manfaat pada orang lain. InsyaAllah. Ini sekadar perkongsian saya, idea saya yang pernah saya buat. Saya bercerita tentang dari kehidupan yang pernah saya buat, pengalaman saya. InsyaAllah, sekian yang manfaat, kongsikanlah kepada kawan-kawan lain. Tekan butang share lah dekat Facebook, Instagram, Twitter ataupun kat WhatsApp bagi pada kawan-kawan. InsyaAllah ya. Jangan lupa subscribe di Ayah Rajak channel di YouTube, on notification. InsyaAllah saya dari masa ke semasa akan update video-video yang lain pula tentang kehidupan dan juga tentang Umar Busu dan apa saja yang berkaitan. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.